أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah asar hari ini bagi menyambung kitab Misbahud Dujah Syarah Safinah An-Najah yang saya kasihi sahabat takbiran Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sediqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, dari keluarga kita serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hari ini menyambung muka surat 201 insyaAllah, pengertian najis mukhafafah. Tafadhal mashkura Ustaz. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Pengertian najis mukhaffafah. Muka surat 201. Najis ringan. Dekat bab ni dia cerita pengertian saja. Dia nak fahamkan saja apa itu najis. Nanti bab berikut dia cerita macam mana nak menyucikan najis itu. Bab berikut wal mukhaffafatu baulus sabiyyil ladzi lam yat'im ghairal laban wa lam yablughil haulaini. Najis mukhaffafah ialah air kencing bayi lelaki yang belum makan apa-apa melainkan susu dalam kurungan ibu dan belum berumur 2 tahun. Belum berumur 2 tahun. 2 tahun ni 2 tahun Hijriyah. Kat bawah tu ada nota kaki kan? 196 kan? 2 tahun kat sini 2 tahun Hijriyah. Bukan tahun Masihi. Ada beza sikit tu. Kalau setahun ada beza 12 hari. Kalau 2 tahun mungkin ada beza dalam 23 hari, 24 hari ya. Kemudian dekat bawah tu lagi pengertian najis mutawassithah. Najis mutawassithah kita tangguh sekejap. Kita turun dekat bawah tu. Dekat bawah tu ada cerita permasalahan. Baik. Air kencing bayi perempuan. Atau air kencing budak bayi juga tapi khunsa. Yang belum makan. Kecuali susu ibu belum berumur 2 tahun. Ciri dia sama macam budak lelaki. Cuma tak sama jantina. Habis kalau dia kencing, najis mutawassithah. Settle. Okey, sekarang. Setitis air kencing bayi lelaki dalam kategori najis mukhaffafah. Okey, dia mukhaffafah. Tapi dia tu bukan jatuh dekat simen. Bukan jatuh dekat kayu. Bukan jatuh dekat lantai. Bukan jatuh dekat mozaik. Tapi masuknya ke dalam air.
Air kencing dia setitis gitu, masuk dalam air kencing budak lelaki. Sama ada air tu berubah ke tak berubah ke, atau dia terjatuh ke dalam air yang banyak tapi berubah, maka automatik semua tu jadi najis mutawassitah. Kena ingat, najis mutawassitah ke mughallazah ke mukhaffafahnya sama standard, namanya najis. Cuma kenapa dia kategori bila dah masuk dalam air dia mutawassitah? Sebab dia masuk dalam air. Sebab air itu air basah, lembab, itu memindahkan najis. Jadi dia dah tak ada yang namanya asal mukhaffafah tu, tak ada. Habis yang betul-betul mukhaffafah yang kekal kemukhaffafatannya tu macam mana? Tu nanti. Muka surat yang ketiga, keempat ke depan nanti dia ada cerita. Bila dia percik, kemudian dia boleh direcekkan air dan boleh dilap, dihilangkan semua. Dia ada syarat dia, baru mukhaffafah. Kalau yang macam ni, masuk recek, masuk ni, kena dekat lampin, dah meresap dalam kain, apa semua dah masuk dalam air, dah berpindah atau campur dengan benda lain, disebut sebagai semuanya tu jadi najis apa? Mutawassitah. Kemudian, jika seseorang dia tak pastilah, budak lelaki ni dia dah berumur 2 tahun ke belum? 2 tahun ke belum? Tak pasti ya. Tapi dia memang minum susu aja dan dia pun lelaki. Maka air kencing dia automatik kira mutawassitah. Mengikut Imam Syubra Malisi, kata dia mukhaffafah. Jadi untuk ihtiyat, hati-hati, dia dikira apa? Mutawassitah. Tak tahu? Tak tahu, ambil yang berat. Mutawassitah. Basuh saja macam biar. Macam najis mutawassitah lah. Jadi itu ceritanya mukhaffafah, yang mana kalau dia tak menepati syarat, dia dikira mutawassitah. Yang menepati syarat yang macam mana? Nantilah, sabar. Dia ada ke depan. Masa cara membasuh dia nanti tu kita nampak. Okey. Selesai mukhaffafah. Sekarang pengertian najis mutawassitah. Pertengahan. Antara berat dengan ringan. Wal mutawassitatu sairun najasat, kata pengarang. Najis mutawassitah itu adalah semua najis. Selain mukhaffafah dengan mughallazah, semua namanya mutawassitah. Jadi mutawassitah ni paling senang, paling banyak. Ingat mughallazah, ingat mukhaffafah, bakinya mutawassitah. Baik, sekarang pengarang cerita dekat nota kaki 17 pula, apa tu? 197. Najis mutawassitah termasuk nombor 1, semua najis manusia. Mutawassitah. Ustaz, kalau mencret, mutawassitah pula. Mutawassitah. Kalau dia hijau, mutawassitah. Kalau dia merah-merah darah, mutawassitah. Sama je. Dan binatang selain anjing dan babi, mutawassitah. Dia punya najis. Yang keluar dari tempat buang air besar, dari tempat keluar buang air kecil. Kecuali tadilah air kencing bayi lelaki mukhaffafah tadi tu. Kecuali yang tu. Air kecil, mutawassitah. Air mazi, mutawassitah. Air wadi, mutawassitah. Nanah, mutawassitah. Darah, mutawassitah. Bangkai, mutawassitah. Bangkai binatang tu najis. Najis. Tapi kalau yang disembelih tak najis. Lembu yang disembelih, binatang yang halal dimakan lah. Sembelih tak najis. Kecuali bangkai manusia. Manusia ni dia sembelih ke, dia tak sembelih ke, dia tak najis. Ada ke sembelih Ustaz? Ya, mana tahu kita pergi sampai ke Palestin buat bantuan kemanusiaan, jumpa 20 rakyat Palestin yang disembelih oleh orang-orang askar Zionis rejim Israel. Maka sama saja. Dia sembelih ke tak sembelih ke, namanya meninggal dunia, dia tidak najis. Ikan laut tidak najis. Belalang tidak najis. Itu kan terkecuali kan, ikan dengan belalang kan. Settle.
Jadi kita tahulah keluar kubul dubur daripada manusia ataupun binatang pada dasarnya najis. Kemudian, setiap minuman yang memabukkan seperti arak dikira najis. Jadi siapa yang nak isi air dekat botol arak, botol yang pernah digunakan mengisi arak, beritahu dia bahagian dalam botol tu najis. Kena basuh. Lepas basuh boleh pakai. Ha. Air susu binatang yang tidak boleh dimakan. Susu badak. Lagi susu apa? Susu binatang yang tak boleh dimakan. Susu anjing. Susu anjing dia mughalazah. Kan? Susu babi. Susu apa? Babi. Susu babi mughalazah. Yang mutawasitah. Susu harimau. Ha, lagi? Susu gajah. Susu gajah ada susu Tak tahu saya. Wallahualam. Adalah agaknya. Wallahualam. Tak pernah tahu. Badak. Anjing. Susu kucing. Susu kucing. Kucing nyusu. Ataupun kucing tu ada susu. Susu binatang yang tak boleh dimakan. Dikira sebagai mutawassithah. Jadi kalau kita bela binatang, terkena lelehan susu daripada susu binatang tersebut, kita tahulah hukum dia nanti kita nak kena basuh. Susu kucing ke. Kalau susu kambing, kambing binatang boleh dimakan. Mana ada najis susu kambing. Susu lembu, dah awak minum susu lembu. Jadi cerita dia susu binatang yang tak boleh dimakan. Kemudian dikira najis mana-mana bahagian anggota badan yang terpotong dari tubuh yang masih hidup. Sama hukumnya seperti bangkainya. Jadi sekarang ada tangan manusia terpotong. Tubuhnya masih hidup. Tangannya terpotong. Hukum dia seperti bangkai. Okey, bangkai manusia najis tak? Tak. Jadi tangan manusia tak najis. Bangkai lembu najis tak? Najis kalau bangkai. Maka kalau terpotong tangan lembu, kaki lembu, ekor lembu, dia hidup lagi, dikira najis juga. Jadi tak boleh kita potong kaki aja. Lepas tu buat sop kaki lembu. Lembunya hidup lagi. Dia pergi potong kaki dia. Dia kata kesian lembu ni tak sanggup. Tapi saya ingin nak makan kaki lembu. Dia potong kaki saja. Lembunya dia biar hidup. Awak ingat suka-suka hati main potong-potong. Najis. Sebab dia punya ukuran kalau dia bangkai najis ke tidak? Najis. Jawapan dia potong yang terpotong ketika dia masih hidup tu dikira najis. Dikira bangkai. Bangkai dia. Manusia? Manusia tak dikira sebagai najis. Kenapa? Sebab manusia ni bangkai manusia ataupun dalam bahasa kita mayat manusia dikira sebagai tidak najis. Oh, cantik ulama susun macam tu Kalau tidak ada ramai orang main kerat-kerat. Kerat-kerat kaki apa? Kaki ayam. Dia nak makan sop. Ayamnya dia tak nak makan lagi. Dia cuma nak makan kaki. Dia kerat semua kaki ayam. Lepas tu dia rawat pula tu. Tapi kakinya hilang lah. Dia potong itu. Lepas tu ayamnya ni tak boleh makan. Bangkai ayam dikira najis. Maka kaki yang terpotong dalam keadaan ayam itu tidak disembelih atau ayam itu masih hidup dikira sebagai najis. Itu kan. Kalau tidak dah lama ada orang buat idea macam tu potong-potong bahagian binatang kan. Tak boleh. Dari segi makan tak boleh, dari segi najis dah tahu, dari segi dosa, dosa lah. Hari tu kita dah belajar kan, sembelih lembu dengan tujuan suka-suka atau nak ambil bahagian, nak ambil barang dari dia saja, bukan tujuan untuk makan. Apa hukum dia hari tu? Saja je sembelih, tak tahu nak buat apa petang. Saja je sembelih, bukan nak makan. Saja je potong kepala, sembelih. Dosa. Ingat hari tu? Ada kat mana hari tu? Kita belajar hari tu. Alamak. Muka surat 195. Ada tak? Muka surat apa? Ada. 195 kan? 195. Ada tak tulis? Itu kita dah belajar. Ada tujuan. Itu. 195 nampak tu. Menyembelih hendaklah ada tujuan.
Haiwan yang boleh dimakan. Lembu boleh dimakan. Tak boleh disembelih melainkan untuk memakan. Haram kalau kita bunuh dengan tujuan nak ambil kulit aja. Atau daging dia saja. Bukan nak makan. Nak ambil. Nak saja nak ambil daging. Tapi bukan nak makan. Atau saja-saja nak nembak-nembak. Tak boleh. Nampak. Maknanya kalau sembelih tujuan makan, barulah. Jadi tentang dia boleh dimakan, cerita lain. Tentang dia tu najis tak najis, cerita lain. Tentang dia disembelih, tujuan sembelih pun cerita lain. Jadi mungkin lembu tu disembelih, dia tak najis. Tapi orang yang sembelih tu berdosa. Sebab masa dia sembelih dia bukan nak makan. Saja je, bosan, sakit hati tengok lembu tu. Dia datang, disembelih. Lembu tu tak najis. Sebab disembelih ikut syarak. Cuma yang penyembelih tu dia tak ada tujuan. Saja je menyakitkan hati dia kata. Banyak lembu ni. Aku sembelih je. Jadi pun tak boleh. Jadi kenalah niatkan dalam hati. Tujuan dia nak apa? Nak makan. Nak jadikan. Sebab memang Allah jadikan tujuan lembu kambing tu diciptakan oleh Allah sebagai makanan, sebagai tunggangan. Tunggangan boleh. Dalam Quran kan? وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا ada yang jadi tunggangan mereka, ada yang mereka makan. Jadi tunggangan boleh, tak berdosa. Jadi maknanya taklah dikira menganiaya. Sebab ada orang, bila satu orang memperjuangkan hak asasi tetapi tidak berpaksikan kepada pencipta, dia akan mereka cipta hak asasi itu sendiri. Contohnya gini, tak elok kita menunggang lembu. Tak elok. Lembu tu kan binatang. Janganlah tunggang. Nanti syaitan hasut lagi. Tak elok kita makan lembu. Lembu pun nak hidup juga. Itu hak binatang. Kita lebih baik makan sayur-sayuran saja. Dia reka sebab iblis masuk. Padahal memang Allah cipta lembu tu untuk tujuan makan. Dan sembelih kalau tujuan untuk makan, jadi tak berdosa. Jadi iblis syaitan ni dia guna perkataan yang sedap-sedap. Contohnya hak asasi binatang ke apa ke. Kita dalam Islam betul hak asasi manusia, hak asasi binatang. Tetapi semuanya berdasarkan kepada pencipta. Hukum yang ditentukan oleh pencipta. Jadi kalau Allah tentukan menyembelih binatang untuk tujuan makan adalah murni, adalah baik, adalah bersih, malah kalau hari raya korban dikira sebagai amal soleh, maka jawapan dia sembelih adalah amal soleh. Lepas tu setengah-setengah negara yang bukan Islam, bila orang Islam nak sembelih kan dia kata tak boleh kan. Ada dia kata dilarang sebab dia kata tak elok, kesian pada binatang dan sebagainya. Itu semua iblis bisikkan. Kita boleh kesian pada binatang tapi jangan ikut perasaan. Kita kena ikut hukum syarak. Selagi mana syarak tentukan, kita follow ikut hukum syarak. Permasalahan. Nombor 1. Air liur basi. Macam mana air liur basi? Yang datang daripada perut. Dia keluar ngalir daripada perut tu. Ngalir ke tekak kita, slow-slow dia keluar. Yang itu adalah najis. Jika dia datang bukan daripada perut, tidak najis. Walaupun mungkin ia mengeluarkan bau busuk atau berwarna kuning. Jadi kalau air liur daripada mulut kita ni, sebutannya kotor sajalah. Kalau air liur tu datang daripada perut, najis. Saya pun secara zahir tak tahu nak tunjuk gambar mana air liur yang tak tahu nak tunjuk air liur yang dari perut dengan dari itu. Tapi kat belakang nanti dia ada sebut ciri-ciri dia. Bau dia, warna dia, peta negara mana. Nanti dia ada tulis. Kat depan sikit ada insyaAllah. Nombor 2. Kahak atau dahak. Maaf. Assalamualaikum Ustaz, maaf. Ni tentang air liur tadi. Air liur tadi daripada perut. Okey, kadang-kadang badan kita ni banyak angin. Jadi kita urut. Bila kita urut, angin tu keluar, kadang-kadang terlalu banyak bersama dengan air liur sekali. Tapi tak pasti air liur tu daripada perut. Adakah itu kira najis? Angin dan air liur sekali keluar. Baik. Selalunya lah
air liur yang kalau dari perut ni, dia datang tu, kalau yang kita keluarkan tu bentuk lendir, muntah ataupun isi perut, itu cerita lain lah. Tapi kalau semata-mata air liur, kalau dia tu dari perut, biasanya dalam keadaan tidur yang lama. Biasanya. Kalau tak tidur, biasanya tak keluar. Atau dia masa dia tidur tu, dia punya alignment balancing. Dia punya perut, kedudukan perut dia lebih tinggi daripada kepala dia tau. Jadi menyebabkan bila dia flat gitu, baring gitu je, jadi ada lelehan dari perut dia pelan-pelan keluar kat mulut dia, membentuk peta sebelah-sebelah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Sebab dia negara jiran kan. Biasanya bentuk gitu. Tapi kalau kita angin keluar tu, kalau ditolak, mungkin itu lebih kepada isi perut lah. Kita tak panggil air liur. Mungkin dia berbentuk lelendir. Saya cerita ni sebab semalam saya jumpa pengerusi masjid dekat taman saya ni. Saya tanya dia, kenapa saya panggil dia doktor lah. Kenapa doktor mata merah? Dia kata mata merah ni, dua-dua merah. Saya kata, sakit mata ke ataupun apa, cedera ke? Dia kata tak, semalam dia batukkan sampai merah mata. Saya kata batukkan sebab apa? Dia makan ikan. Ikan kan kat bahagian bawah tu kan ada tulang macam T tu kan. Tulang macam T tu. Apa tulang apa nama ni? Saya panggil tulang T. Tulang peredah. Tulang tu kan. Jadi dia makan. Lepas makan ikan, dia makan ayam dengan nasi. Jadi dia tak perasan. Nasi tu rupanya tulang tu ada dalam nasi tu. Dia masuk. Tulang tu betul-betul zas kat tengah-tengah tekak. Jadi dia telan nasi tak boleh. Dia tolak tak boleh. Lala dia pergi hospital bahagian kecemasan. Kecemasan tunggu lama. 1 jam duduk tak dapat apa. Tolak dah tekan ni. Dia cuba batukkan diri, tak boleh. Sampai mata dia merah. Sampai dalam isi. Nak cerita dalam isi tadi tu. Dia batukkan diri, keluar benda dalam. Tapi tulang tu tetap menyilang gitu. Sekali dia tak tahan, tunggu. Dia keluar daripada hospital tu. Dia pun pergilah ke cari yang swasta pula. Kalau boleh nak keluarkan segera ni. Sekali masa nunggu juga, dia try jolok jari dia. Dia dapat rasa pegang tulang tu. Jadi dia cerita, dia tekan jari dia sampai nak terbatuk gitu. Lepas tu dia tolak tulang tu. Dia tolak sikit untuk dia tarik. Boleh pula dia paksa diri dia. Jari masuk, keluarkan, tarik keluar. Akhirnya keluar. Jadi mata dia tu, kerana dia keluarlah isi lendir yang keluar. Dia paksa diri dia. Saya cakap, doktor buat macam tu. Dia kata, saya buat macam tu Ustaz. Tu sampai merah, dua-dua mata saya merah kerana menolak isi dalam tu sampai merah mata. Merah betul. Ya Allah. Saya kata subhanallah, saya tak pernah jumpa kau. Dia kata Ustaz dah sakit sangat Ustaz. Saya kata ya Allah Rabbi, saya kata ni luar biasa. Jadi lendir yang keluar tu bukanlah air liur, tapi tetap juga dikira najis kerana dia dalam isi perut. Tapi bukan kerana nama dia air liur lah. Kalau yang air liur ni najis juga. Tapi oleh kerana dia keluar dalam perut, biasanya yang berbentuk air liur tu, yang dia keluarkan balik semula tu, dia muntahkan sikit apa semua untuk keluar balik semula, najis juga. Cuma kita tak panggil dia air liur lah. Mungkin setengah orang kalau dia buat begitu, adalah benda yang keluar, lendir yang keluar dan sebagainya. Benda dalam perut kan? Tapi yang air liur datang dari perut ni, biasanya daripada tidur yang panjang atau posisi badan kita tu tak seimbang sehingga kita punya perut lebih tinggi daripada kita punya tekak dan mulut. Jadi kadang dia boleh mengalir turun keluar pada mulut kita. Dan biasanya warna dia kekuning-kuningan. Dia tak macam jernih air liur sini mulut. Dia ada kuning-kuning dan biasa bau dia amat wangi. Amat wangi pula.
Amat wangi pula. Yelah kalau wangi tu wangi betul. Kalau amat wangi tu macam sebuah penderitaan. Tapi yelah kalau dah berlaku gitu kan. Tak apa. Don't worry tu. Tapi insyaAllah. Kemudian yang kedua. Kahak atau dahak. Saya mula tak sangka juga dia boleh keluarkan sendiri dengan cara macam tu. Tapi bila dia cerita tu, dengar mata dah merah. Lepas main isyak. Saya kata, kenapa? Mata sampai merah dua-dua. Ya Allah. Dia cerita tu dengan penuh semangat sampai saya pun cakap, ya Allah. Saya pun belum tahu sanggup nak buat macam tu. Nombor 2, kahak atau dahak. Tidak najis tapi kotor lah. Air liur yang datang dari mulut kalau bukan perut. Dan air mata. Air mata. Ada siapa-siapa air mata? Mengalir air mata? Bukan najis. Jadi kalau nangis-nangis dia kesat dekat baju dia buat solat. Boleh tak? Boleh lah. Air mata tak najis. Lendir perut dimaafkan. Dimaafkan. Tapi dia najis sebenarnya. Darah yang membeku pada daging. Darah membeku pada daging. Yang diletakkan dalam peti sejuk. Tidak termasuk najis yang dimaafkan. Kalau tak sebenarnya tak kisahlah orang perempuan ke lelaki kalau memasak, menyimpan daging dan sebagainya kan. Jadi kita nak tengok nanti basuhan yang terakhir tu kita tos baik-baik. Okey. Kerana air yang ada di dalam peti sejuk itu bukan air untuk memasak. Air untuk memasak tu maknanya dalam periuk yang kita masak tu atas api tu, tu nama dia air untuk memasak. Air untuk memasak. Najis yang dimaafkan ialah darah-darah pada daging, pada ayam, pada apa tu. Najis yang dimaafkan hanyalah darah yang tercampur dengan air masakan. Mengikut sebahagian pendapat, darah sedikit yang ada pada daging tersebut dianggap suci. Jadi kalau kita simpan daging dalam tupperware, simpan dalam tupperware. Pernah tengok tupperware? Tupperware. Mahal tu Ustaz. Tupperware. Tupperware. Tupperware tu. Kemudian kita letak daging. Bila daging tu darah dia keluar sampai tepi, kemudian dia ada macam satu level bekuan merah, air dah bercampur dengan darah, maka air campuran darah tu dia dikira najis. Jadi kalau kita nak masak nanti, maka kita buang yang darah bekuan dengan air itu dan kemudian kita cuci daging, kita letak dekat satu tapis yang kecil dan sebagainya, atau kita cuci saja dan kemudian kita angkat dengan tangan kita, masuk dekat dalam air masakan. Air masakan tu maknanya periuk kita tu lah. Bila dah masuk dalam periuk tu, dah masak tu, apa-apa yang keluar selepas itu dari dalam daging tu. Dia punya daging tu gini. Dalam dia yang sini ada darah lagi dalam dia. Dalam yang sini ada darah lagi. Dalam yang sini ada darah lagi. Yang mana kalau kita masak apa semua, mungkin daripada situ dia jadi apa? Juicy dia. Dia ada dia punya, yelah daging dia ada lemak-lemak dia, ada urat-urat dia, ada lemak. Daging, tengoklah jenis lembu dan sebagainya. Yang itu masuk dalam kategori al-ma'. Takkan daging kita nak soyat selai-selai urat, nak perah, bagi darah semua keluar. Sebab daging tu pun, dia pembentukan daging itu kan tak terlepas daripada di dalamnya ada darah juga kan. Daging. Daging kita ni sama juga. Dia adalah dia punya kandungan dalam dia gitu kan. Jadi cara kita berihtiyat hati-hati tu cara macam tu okey lah. Ustaz, satu lagi. Bagaimana darah yang keluar daripada daging bukan dalam air masak tetapi dia stick, dibakar. Jadi darah pun keluar juga bila dibakar. Boleh kena najis ke tu? Dia kalau dia tu dah dibakar, dah dimasak dan dia itu dari dalam daging ketika dimasak, tak apa. Tak apa. Yang jangan tu ketika dia belum dimasak. Kenapa dia masa dimasak dengan air yang dimasak dimaafkan? Sebab benda tu tak dapat nak dielak.
Benda tu mula keluar ketika dia dijerang dalam air, ketika air masakan. Benda tu keluar ketika dia dipanggang, ketika dia apa? Panggang lah kan? Panggang. Jadi ketika itu tak apa. Tapi yang sebelum tu, yang terhimpun sebelum cerita masak tu, kita bersihkan. Tapi sebenarnya saya fikir tidaklah terlalu susah. Yang mencabar sikit kat mana tau? Kalau dimasak dalam jumlah yang besar. Tapi saya pernah tengok tukang masak yang mahir, yang tahu, dia ada je tapis biru yang besar tu. Saya tengok dia buat, saya tolong lah rewang kan. Tengok rewang. Tapi dah siram. Ayam dah basuh. Dagingnya pun dah basuh. Tapi siram, terus apa? Masuk dalam periuk. Periuknya yang dah tumis dah apa tu kan. Masuk. Jadi kalau dia buat macam tu, untuk yang terakhir sebelum masuk dalam air masakan tu, dia cuci dan dia toskan, okey je. Dan setahu saya lah, sebenarnya benda tu taklah macam susah sangat atau macam pelik sangat untuk dibuat. Pada saya, macam normal-normal saja. Cuma nak kena ada tahu bahawa yang ini kena ditos. Nak kena ada tahu. Supaya jangan nanti dia dah masuk dalam besen besar, lepas tu dah lama, lepas tu air darah dah banyak, sekali dengan besen-besen tu sekali dia apa? Dia masuk. Yang itu yang kurang cantik lah. Kurang cantik. Jadi memang serba sedikit dia nak kena ada ilmu tentang bab najis lah. Untuk dia. Dan bendanya kalau tapis tu pada saya pun tak ada susah sangat pun. Senang je lah. Benda tu besen besar. Masukkan ayam. Tos. Masuk dalam ni. Masuk lagi sekali. Dapat 5 kali campak je. Dah penuh. Settle. Tak adalah benda yang sukar sangat ataupun pelik sangat kan. Maaf Ustaz nak tanya. Kalau kan kita tengok daging daripada freezer, kita ambil kan daging daripada freezer, kita nampak dia punya darah beku dalam tu kan. Lepas tu kita rendam. Sebelum kita masak tu kita rendam supaya dia lembut kan. Kita tak frost dia, kita rendam supaya dia lembut. Jadi kalau ada darah beku tu dia bercampur dengan air tu, najis dia tu. Dia dah campur dengan air. Okey. Cara bilangkan air tu kita basuh bersih-bersih. Basuh bersih-bersih dan kemudian bila basuh je, tapis atau kita renjis, pegang kalau daging tu tak banyak, kita genggam saja, basuh dan kemudian masuk terus dekat tempat masakan kita. Kalau masak lah. Masak ke nak simpan balik? Separuh kadang-kadang kan, separuh kita simpan, separuh kita masak kadang kan. Tak apa. Yang kita nak masak tu kita buat basuhan dan tapisan. Yang kekal ada tu dia ada darah lagi apa je. Tak apa, biar. Nanti masa nak masak baru kita settlekan betul-betul. Masa nak dalam peti ais kita masuk, dia akan keluar lagi darah. Dia akan tercampur lagi dengan air. Itu biasa lah. Kalau kita letak dalam mangkuk pun dia akan berhimpun juga lagi. Ni yang dinamakan najis mutawasitah kan ni? Mutawasitah. Darah. Betul? Macam itulah. Jadi maknanya kalau kita simpan dalam plastik, kita simpan dalam Tupperware. Kita simpan dalam Tupperware. Jadi maknanya mungkin saja najis terkumpul dekat dalam tu dalam peti ais kita. Iya. Tapi bukanlah najis tai. Ceritanya darah. Cuma darah tu kita tak bolehlah minum. Kita tak bolehlah makan. Tak boleh. Dan kita tak boleh masukkan dia dalam makanan kita. Dan tak boleh masukkan minuman kita. Contohnya kita ambil darah tu yang dah campur dengan air. Kita ambil masuk dalam Milo. Buat Milo ais. Milo darah ais. Jawapan dia tak boleh. Tak boleh sebab dia dikira najis. Cuma oleh kerana daging ni kan saya sebut tadi. Dia tak boleh nak elak dalam dia memang ada darah. Jadi yang sedia ada dalam tu. Kalau dia terkeluar ketika masakan. Dan dia bercampur dalam air masakan. Baru dia keluar itu. Dimaafkan. Sebab kita tak mampu lah nak masak daging tu sampai jadi hampa semua sekali, urat selai-selai, barulah kita makan. Wah, rasa apa agaknya? Rasa kertas je. Wallahualam, tak pernah cuba pula. Ustaz, dia hanya untuk daging je Ustaz. Kalau kerang, memang kita nak darah tu. Kerang? Kalau kerang, kalau sotong, nanti ke depan dia ada cerita tu.
Baik, lambat lagi. Puan Khairia angkat tangan. Okey, minta tanya dulu. Tak apa Puan Khairia nak tanya? Puan Khairia tak angkat tangan Cuma ke? yang saya terfikir tu kan, yang saya belum dapat jawapan jelas tu Pak Mat Western. Perap. Daging perap. Perap. Okey. Kalau perap. Kalau perap tu macam mana kita nak kira? Tu saya tak berapa tahu sangat. Nanti saya cari jawapan yang jelas insya-Allah. Ada tak orang terfikir pasal perap, pasal apa? Tahu jugalah Ustaz kan. Macam perap kan. Sebab bila kita perap tu, daging tu kita dah basuh. Lepas tu kan kita letak dengan apa, rempah-rempah dia apa semua kan. Lepas tu nak bagi dia serap tu, nanti orang biasa masuk balik semula peti ais kan, ataupun simpan beberapa hari supaya dia apa orang kata serap Kalau ada darah yang terkeluar ke, nampak ke tak nampak, perincian dia saya kurang pasti lagi Tak pandai nak buat perap-perap ni. Jadi yang pandai buat perap-perap. Nanti Kira saya nak tanya juga tadi tu Ustaz. Apanya? Kira nak tanya jugalah lebih kurang, tapi nak tanya pasal ayam. Ayam kan ada darah kan, dia just air je kan. Itu kira najis juga ke? Kalau tak ada darah tak ada, tak apa. Sebab kalau air tu air basuhan kita saja. Kalau darah tu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi kalau macam kita dah perap kan, kadang dah bercampur dengan bahan-bahan perapan. Dia sementara kita kan, kalau kita perap kan nak tunggu beberapa minit atau jam kan. Betul. Dia masih akan ada, mungkinlah adakan terkeluar darah dia semua tu. Dia kira najis juga ke macam mana tu? Sebab takkan kalau kita nak dah perap kita nak basuh pula. Betul. Yeah. Persoalan yang sama tu lah. Nanti saya dapat perincian tu baru saya detailkan. Macam tu lah. Persoalan yang sama yang saya sebut tadi tu. Macam orang perap ke dia buat. Contoh kalau tiba tengok kat kedai orang jual sate kan. Kan dia simpan dulu dalam plastik-plastik dia, pasal tak? Dia ada dia punya tu. Lepas tu dia keluarkan. Baru tu kan. Baik Jadi kita tengok. Yang penting jangan darah tu pada luar daging. Kalau darah tu kita masak dia keluar daripada dalam daging, yang itulah yang disebut sebagai dimaafkan. Cuma perap tu nanti kita cari dia punya detail dia sikit Macam mana okey, macam mana dan sebagainya. Kemudian kata pengarang lagi, darah juga ni. Yang kelima, yang keenam. Darah yang masih menempel pada daging atau tulang. Jadi bukan darah dalam daging, dari dalam daging tau. Dia menempel luar daging. Jika belum bercampur dengan sesuatu yang lain, maka hukum dia, kalau tak campur dengan lain, maka hukumnya adalah najis yang dimaafkan. Jika sudah bercampur, maka hukumnya najis. Jika dia ragu-ragu, darah ni dah bercampur dengan benda lain atau belum, maka hukumnya seperti hukum asal, iaitu tidak najis. Darah yang ada pada permukaan daging, menempel, dia melekat. Kan tulang kan ada merah-merah dia kan. Perasan tak kalau tulang? Kat bahagian ujung, atas, dia mesti ada merah-merah dia tulang. Dekat dalam tulang tu kadang-kadang dia punya, iyalah. Siapa yang pernah tengok tulang kambing, tulang lembu, dia tahulah. Macam tu lah. Sebab benda yang sampai kita susah nak asingkan dan nak bersihkan tu memang dimaafkan lah. Sebab memang namanya daging, namanya tulang, dia pun dah bertahun dan berbulan mesra dengan darah tu kan. Cuma kita selagi boleh kita bersihkan darah tu, kita bersihkan dia punya darah. Kemudian susu binatang. Susu binatang, datang lagi susu binatang ni. Susu binatang yang haram dimakan. Maknanya binatang haram dimakan, harimau. Binatang yang haram dimakan, contohnya apa? Kucing tadi, yang saya sebut tadi kan. Seperti keldai, haram hukumnya. Haram hukumnya tu, susu dia najis tadi kita dah cerita kan. Harimau, kalau kita ada kucing, susu dia, susu harimau, pada masa yang sama boleh tak minum susu kucing? Kesian kucing. Sian kucing. Bela kucing banyak-banyak. Tuan Haji buat apa? Saya tengah mengeluarkan produk baru.
jus susu kucing. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kenapa Ustaz? Penyu kita tak boleh makan, telur kita boleh makan. Jadi kucing tak boleh makan, susu boleh minum. Tak boleh. Jangan main. Tu nampak tu. Susu binatang yang haram dimakan dagingnya seperti keldai, jawapannya ialah haram hukum dia. Jadi tak adalah orang minum susu kucing, tak ada. Tempat kita saya belum jumpa orang pelik-pelik. Tapi saya pernah tengok video lah. Dekat Thailand ni kan pelik-pelik sikit ada kan. Dengan Indonesia, setengah tempat. Saya tengok video yang dia makan benda pelik-pelik. Kembang tekak. Tapi Kelawar. dia buat video tu, dia tunjuk, dia colet dia punya sambal tradisi dia. Macam-macam binatang dia makan. Apa-apa yang dia rasa boleh dikunyah, dia tangkap, dia makan. Saya kata tak boleh . Tapi ialah saja nak tahu, ada juga orang yang makan binatang ni. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar binatang. Kalau kita tak boleh . Saya kata, ya Allah, betul lah. Masa zaman jahiliah, ada benda yang tak boleh makan, mereka cakap boleh makan. Ada benda yang boleh makan, mereka cakap tak boleh makan. Rupanya kan, Allah uji kita nak patuh tak pada Allah tu, salah satunya pada bab makan. Tapi benda yang paling besar sekali bab sembahlah. Bab sembahlah, mempertuhan. Tapi nanti bab jenayah dia uji kita. Dalam bab makan dia uji kita. Macam tu lah. Baik, kemudian susu yang keluar daripada bangkai adalah najis. Telur, tu. Telur yang keluar daripada bangkai ayam. Jika kulitnya sudah keras, hukum dia suci. Jika kulit dia belum keras, pernah sembelih ayam tak? Tengok telur dia bulat-bulat banyak, warna kuning. Pernah. Pernah kan? Saya pernah orang sembelih ayam, masa bersih tu, ya Allah, banyaknya telur dia, tapi belum jadi keras. Tapi besar-besar lah, kira-kira macam nak jadi telur keras lah. Tapi ceritanya kulit dia tu, tapi yang kat sini dia sebut kalau bangkai, kalau tak disembelih. Jadi telur kalau kulitnya sudah keras, hukum dia suci. Kalau kulitnya belum keras, masih lembik, maka hukum dia najis. Itu kalau ayam tu bangkai. Tapi kalau dia dari sembelih, okey saja. Cuma saya tak termakan lah. Ada orang dia nak makan. Tak tahu lah. Kemudian, makruh memakan jalalah. Siapa suka makan ikan air tawar? Sila angkat tangan. Air tawar tu dia bagi makan apa? Lama. Keli-keli Ustaz. Siapa suka makan keli Ustaz? Saya suka kedai tu Ustaz. Keli dia gemuk-gemuk. Iya. Kebun belakang dah 5 ekor babi hilang. Awak tak cari babi tu kat mana? Tak tanya keli tu. Keli, asal kau gemuk sangat? Keli kata, kau tak tahu ke? Babi 5 ekor kami lanyak, kata dia. Contoh. Saya tak kata dia makan babi tu. Saya orang yang suka, bukan suka lah, makan ikan keli. Apa lagi kalau baung? Allah. Tahu baung? Nikmat ni. Baung. Tidak. Allahu Akbar. Siapa yang makan talapia, cuba makan talapia di Mesir dan di Sudan. Sebab talapia dia talapia sungai Nil. Lain rasa dia. Segamat banyak baung segamat banyak baung. Jadi cerita dia ialah, kalau ikan air tawar ni yang orang bela-bela lah. Jadi kata pengarang, makruh kalau kita makan binatang kategori dia jalalah. Apa dia jalalah? Binatang yang makan najis. Tak kisah dia lembu, kambing, ayam, ikan ke, selama mana jalalah itu berubah daging dia. Kita makan rasa macam perut. Ada bau. Kenapa dia ni ikan? Asal bau dia macam abi. Abi pula, abi tu ayah. Bau dia, lain macam lah bau dia.
ataupun terasa najis. Terasa najis. Binatang tu, dia dah makan banyak sangat najis-najis binatang. Ada sebahagian binatang, najis-najis dia tu macam ada lemak-lemak. Ikan tu suka. Jadi bila dia makan ikan tu, dia rasa, dia tak pernah makan najis. Tapi dia terasa macam najis. Itu kategori makan binatang yang macam tu makruh. Habis macam mana kita nak hilangkan kemakruhan dia? Kita nak hilangkan kemakruhan makan binatang tu. Sebab kita dah tengok, dah syok dah. Dia ni gemuk, berisik, geram je tengok kat kolam tu. Rasa macam nak ambil je 3-4 ekor ni. Okey, ada cara dia. Tengok bawah tu. Sekiranya, walau bagaimanapun. Mula-mula makruh sebab kita tak makan perutnya tu. Kita tak makan najis, kita makan ikannya. Tapi ikannya dah berubah rasa. Ataupun ikan tu dia ada bau dia sendiri. Sebab asalnya tu dah berubah dah. Walau bagaimanapun, sekiranya jalalah itu. Contohnya ikan keli. Diberi makan, lepas dah makan perut dia dah gemuk tu. Diberi pula makanan yang suci untuk beberapa hari. Yang mana pada ghalibnya, ghalib tu maknanya pada kebiasaannya, dapat kembalikan semula daging dia yang dah berbau tu kepada berubah semula, tidak berbau. Habis ni macam mana kita nak tahu, Ustaz? Tanyalah penternak ikan. Penternak ikan dia tahu. Dia tahu, kadang-kadang dia kata, bang, ini kalau bagi makan biasa yang elok-elok balik semula, dedak dia apa semula, 10 hari hilang bau dah. Contoh, kalau dia kata 10 hari, 10 hari lah. Ada pendapat kata 2 minggu. Lepas dah makan 2 minggu, dia okey lah. Dia bagi makan apa najis, kotor tu apa semua, nak gemukkan dia je. Jadi dia kata, kalau tu nanti hilang. Kalau dah tidak berbau dan tidak terasa najis lagi, maka tidak lagi menjadi makruh. Hilang makruh dia. Sama lah. Kuarantin. Lupa kalimah tu. Dah lama tak dengar. Kuarantin. Samalah juga. Samalah juga. Jadi kalau kita nak pergi kedai makan ikan keli, tanya dia. Ini ikan dah kuarantin kat mana? Contohlah. Tapi tak adalah. Orang tanya-tanya. Saya tengok orang kalau dah lapar, dah suka, dia beli aja. Cuma kadang-kadang orang tak nak rasa macam ada rasa tanah kan. Betul tak? Biasa kadang-kadang kalau makan, tempat tertentu ikannya rasa tanah. Kalau kita dah tahu kedai tu dia beli kat mana, dapat kat mana. Selalunya orang yang makan ikan air tawar ni dia pandai pilih juga. Dia tahu kedai ni ambil kat mana, ikan tu kat mana-mana, dia dah tanya-tanya dulu, baru dia datang selalunya saya perasan macam tu lah. Kalau peminat ikan air tawar, saya bukan peminat ikan air tawar. Saya biasa-biasa saja. Kalau ada, tak ada ya sudah. Macam tu je lah. Tak adalah minat sangat cari tu, tak ada lah. Tapi kalau baung tu dia memang ada lain sikit lah. Dia lain sikit. Taklah mencari, tapi ada minat sikit. Kemudian, samalah juga jika ikan keli tersebut ditangkap dari tempat yang disediakan najis, kemudian diletakkan di dalam kolam bersih yang tak ada najis. Diberi makan dengan makanan yang suci, lalu hilang bau najisnya. Dulu dia dalam kolam tu najis. Dia memang tak makan, tapi badan dia dah bau najis lah. Tapi masuk dalam kolam yang bersih, sampai hilang bau dia, maka tidak lagi yang namanya hukum dia apa? Makruh. Contohnya gitulah. Tapi tak payah bincang pasal ikan tu, jangan risau lah. Okey-okey je. Kotoran daripada ikan kecil. Tengok tu, ikan bilis. Siapa suka makan nasi lemak? Kotoran dari ikan bilis adalah ikan kecil dimaafkan. Tetapi ikan besar najis yang tidak dimaafkan. Tu kat perut-perut ikan bilis tu. Kalau semua kita nak sampai bersih, tak makan nasi lemak kita. Ada orang masak sendiri bolehlah dia bersihkan ikan punya kotor-kotor tu. Tapi kalau jual, mana aja ya. Serem. Dimaafkan. Dia bukan tak najis. Dia najis. Dimaafkan. Rambut, bulu binatang yang boleh dimakan. Seperti ayam, itik, arnab, kambing suci. Walaupun bangkai dia najis. Bulu binatang kucing je hari tu kita bincang. Kucing dia tak boleh dimakan. Jadi asal dia najis.
Cuma dimaafkan kalau sikit, dimaafkan kalau kita dah berusaha buang tapi tiba-tiba ada juga. Cuba elak. Jangan tempat kucing lepak, tempat tu kau sujud. Itu memang mengada-ngada. Itu nama dia mengada-ngada. Kemudian, kulit bangkai yang bersih dengan sendirinya tanpa melalui samak. Itu kita dah kata kulit bangkai najis. Kalau samak, najis yang bertukar menjadi suci kan? Arak yang bertukar menjadi cuka kan? Hari tu dah cerita kan? Sekarang najis tapi dia tak samak. Tiba-tiba dia bersih sendiri. Sebab dia kena jemur sampai kering. Ataupun hujan sampai tersingkir kotoran dia. Atau sudah dikira suci. Maknanya matahari dan hujan tu menyucikan dia. Kita tak samak dia. Tapi dikira suci. Kerana jemuran terik matahari tu menghilangkan lemak-lemak lendir. Atau hujan yang deras itu menghilangkan lemak-lemak lendir dia. Okey. Dia anggap suci. Tak perlu disamak lagi. Okey lah kalau macam tu. Tapi kita jarang buat. Sebab culture kita tak mengumpulkan kayu, sangat. Sikat rambut yang dibuat daripada gading, tulang gajah. Misalnya, najis. Najis Tak tahu sikat rambut buat daripada tulang gajah. Tengok rancangan how it's made. Bagaimana ia dibuat dalam YouTube. Dia tunjukkan macam mana tulang gajah buat akhirnya jadi sikat. Saya tengok kat video. Boleh juga kalau nak tengok dia punya tu. Dulu saya tak tahu tulang gajah boleh buat sikat. Cuma alamak, sikat aku daripada tulang apa kan? Sikat saya plastik lah. Sikat saya plastik. Bukan tulang gajah. Jika dia basah, rambut yang disikat boleh menjadi najis. Sebab basah memindahkan najis. Jika sikat dan rambut kedua-duanya kering tak najis tapi perbuatan itu makruh. Makruh. Tulang unta. Tulang unta kalau unta sembelih dengan unta tak sembelih. Macam mana? Kalau unta tak sembelih bangkai, tulang dia apa? Bangkai. Najis. Tulang dia najis. Kalau dia bangkai tak disembelih. Kalau unta disembelih, tulang dia? Tulang suci. Dia suci. Suci. Macam kita, tulang. Kita, habis awak makan sup tulang tu sup najis ke apa? Lembu unta kambing tu yang dah sembelih, suci lah. Lepas tu kita buat sup tulang tu. Kalau dia buat tasbih ke apa benda, ceritanya suci lah. Tapi jadi kalau jumpa tasbih tulang unta, tanya tasbih tu, awak sembelih? Maknanya contohnya. Jadi kita dah tahu kan, sup tulang kita hiruk tulang, kita gigit tulang tu kan, masak tulang tu kan. Yang penting dia sembelih. Contohnya gitulah. Lantai yang terkena najis suci jika diusap dengan kain tanpa disiram dengan air. Mengikut mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i kena siram air. Kena siram air. Lantai ada najis hendaklah dihilangkan dulu ain. Benda najis tu dihilangkan sehingga hilang bau, warna, rasa, dilap betul. Pada ketika itu dia bertukar menjadi najis hukmiyah. Maknanya secara hukum atas lantai tersebut masih dikira ada najis. Untuk najis hukmiyah, kita pun siram satu kali, settle, najis tu dikira hilang. Itu cara dia lah. Tak ada susah sangat. Okey je sebenarnya. Okey saja. Kemudian kita tidak diberatkan. Tak dituntut lah untuk bertanya. Bang, rumah abang dah siap? Dah. Dia punya dinding dia buat daripada tahi ke? Kau siap nak tanya dinding tahi? Kau ni dah kenapa? Tak adalah. Kalau dinding ni buat daripada tahi, dia punya batu bata ni buat daripada najis, tak adalah saya pegang. Tak payah tanya. Tu nampak tu. Kita tidak diberatkan untuk tanya. Apakah dinding bangunan dibuat daripada benda najis atau tidak? Kerana dinding itu tidak diguna untuk solat. Jika bersandar di dinding, jika dia kering, pakaian orang bersandar tu pun kering, maka hukum dia tak najis. Najis tak berpindah. Dinding tu kering. Pernah tak tengok orang dulu dia buat cat daripada tahi lembu? Mungkin tak pernah jumpa pun. Di India lah ada. India pakai tahi lembu. India. Atuk saya pernah buat daripada tahi lembu.
Jadi saya tahu, saya pernah tengok. Saya cakap, Tok, daripada tek lembu. Ya, daripada tek lembu. Buat cat. Macam mana dia campur-campur? Saya tak tahu. Sadar-sadar dah cat dah. Sadar-sadar saya sampai kat kebun dah cat dah. Cat pakai tai lembu, kata dia. Dan dia kata dia ambil daripada tai lembu. Cuma campur ke apa. Yang penting cerita dia najis lah. Jadi saya bukan nak cerita kat mana dia buat. Atuk saya pun dah meninggal. Dah meninggal. Tapi saya nak cerita boleh saja berlaku dinding yang mana sapuan dia, apa dia daripada najis. Mungkin dinding material tu sendiri daripada apa yang sumber dia naik. Mungkin. Cuma kita tak dituntut untuk tanya. Jangan pula datang kat rumah siapa. Hari tu kita naik KL, datang rumah Hajah Nurini. Hajah, dinding ni buat daripada mughallazah ke, mutawassitah ke, mukhaffafah? Sekali dia jawab, Ustaz, mu berambus Ustaz? Mu berambus nama dia. Sibuk tanya dinding orang najis tak najis. Mukhaffafah ke, mutawassitah ke, mughallazah? Tuan rumah kata, mu berambus kata dia. Mu pi balik. Mu sibuk tanya. Tak perlu tanya. Kalau kering sama kering pun tak. Tapi sekarang, konteks sekarang tak adalah. Sebab tu kalau orang tanya, kenapa cat nak kena tanda halal? Ada kepentingan satu sudut, tidaklah begitu penting dari satu sudut. Ada kepentingan maknanya apa? Macam kadang-kadang bekas-bekas apa? Bekas-bekas minuman apa semua kan, pinggan-pinggan. Kenapa pinggan nak kena cop halal juga? Kita bukan makan pinggan. Dia bukan soal makan pinggan. Kalau pinggan tu dibuat daripada najis, kita tuang kuah dan air, dengan sebab basah tu menyebabkan benda tu jadi najis. Itu cerita dia. Memang kita tak makan pinggan, tapi basah, lembab, nanti dia cerita tu. Okey, terakhir, percikan air di jalan raya tidaklah najis. Percikan air, dia tengah nak datang ke kelas, duduk dekat stop bus stop, tiba-tiba dengan membawa payung pink bintik-bintik, cermin mata besar 1/2 inci daripada saiz ruang mata. Warna dia coklat-coklat atas, cerah-cerah bawah cermin mata. Sambil awning tudung tertekan sikit di bahagian depan. Tiba-tiba datang satu mamat berada bawa motor besar. Gerum. Dia dah lama tak servis, bunyi dia gerum. Dia macam nak bunyi gerum, tapi tak boleh jadi pengantin. Jadi gerum. Tiba-tiba lalu aja terpercik air. Dia cuba menangkis dengan payung yang berwarna pink, tapi saiznya kecil. Cermin mata dia lagi besar daripada payung. Terus terkena percikan air tu. Air yang percik di jalan raya tidak najis. Don't worry. Memanglah kotor sikit. Tercalar lah sikit air cermin mata tu. Tapi dia tak dikira najis. Kecuali kalau tempat tu memang air kumbahan yang bocor dari bawah bus stop. Memang air tahi betul. Percik. Itu jika dia yakin percikan tersebut memang berasal daripada apa? Daripada najis. Jadi itulah dia punya. Kalau contoh, ada orang dia ada lori sampah. Lori sampah ni memang air dia kotor dalam tu. Air dia kotor. Dia rasa tu becik. Lori tu kona baring. Ngam-ngam sembang tu dia duduk situ. Apa hukum dia? Hukum dia ialah kenapa duduk situ? Dah tahu lori sampah lalu. Jadi air percikan tu najis. Kalau dia yakin yang percik tu air memang dari najis, baru najis. Kalau setakat air lopak, air apa kat bawah tu, dia dikira tidak najis. Ya kotor lah, tapi tidak najis. Jadi kita berada pada ruangan sampai ke sini dalam menyentuh mutawassitah. Nanti yang ke depan dia ada cerita contoh-contoh baki sikit dan terus kepada cara menyucikan najis. Mukhaffafah ada cara dia. Paling senang mutawassitah, tapi mughallazah ambil berat. Saya baru je lepas, minggu lepas, ada anjing kencing dekat saya punya tu.
kereta mughalladhah. Cuma awal pagi tak sempat nak tunjuk anak. Hari dulu ada sekali saya terpijak tai anjing. Saya tunjuk anak saya basuh 7 kali. Cuma saya belum cuba anak saya yang terpijak tai anjing supaya dia basuh, supaya dia tahu lah. Kalau tidak dia tak buat, dia belajar dia tak buat, nanti dia tak tahu nak buat macam mana. Tapi kalau dia dah buat, oh senang aja. Oh 2 minit aja senang Dan saya kembalikan semula. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Oh ya, dengar suara. Nak tanya satu Ustaz. Kalau orang beranak, lepas beranak dia yang kan satu dia ada mandi apa nama satu tu? Wiladah tu. Dia lepas beranak tu mandi ke atau macam mana? Tunggu 40 hari ke macam mana? Oh, kalau dia tu beranak dan kemudian tak ada keluar darah nifas, kalau dia nak mandi boleh saja sebab mungkin dia tak ada darah nifas. Tapi kalau dia lepas dia beranak, sejurus lepas dia beranak nifas pun keluar, maka tak payah mandi. Tak payah mandi, bukan tak payah mandi. Tak payah mandi wajib kerana wiladah tu tak perlulah. Tak perlu. Sebab macam mana dia nak mandi wajib mengangkat hadas besar sedangkan dia tu nifasnya sudah mula keluar. Nanti bila nifasnya dah kering sampai cukup syarat, dia mandi mengangkat hadas besar. Automatik itu adalah untuk nifas yang berakhir dan wiladah yang telah ditempuh. Tapi mandi bersih diri, mandilah. Jangan selama 40 hari langsung tak mandi. Perincian darah haid, nifas, istihadah ni tak salah saya. Ustazah Misnah ada tak ngajar di Ustaz. Kuliah maghrib. Tapi saya miss kat dia lah, tak dapat nak ikut. Tapi baik. Ustazah Misnah. Nanti kita salam dia. Sebab beberapa kali pun juga ada jumpa juga sebelum ni. Baik, saya kembali. Ya, saya. Alamak, dah ingat dah balik. Ustaz, kalau misal kata macam cerita Ustaz tadi kan, nak bagi anak praktikal sertu tu, kalau kita saja-saja pijak tu untuk buat demo untuk anak boleh? Kalau tujuan belajar, okey-okey sajalah. Tujuan belajar. Tujuan belajar. Walaupun saya taklah galakkan, tapi tujuan belajar okeylah. Tapi yang lebih baik. Alamak Ustaz, off mic. Tapi tak perlulah. Sebenarnya tak perlu sampai pegang-pegang. Contoh, Najis Mutawasitah, kita pun pegang air kencing, pegang apa. Cuma memadai tunjuk cara basuh saja. Jadi contoh kita kenakan tanah, kita kenakan apa contoh? Kotoran dekat kaki dia. Anggap yang tu najis anjing. Contohnya itu lah. Tak adalah perlu kita bawa anjing seekor pergi sekolah. Lepas tu kita duduk depan kelas. Kita kata anjing, berak sekarang. Aku nak tunjuk cara bersihkan. Dah anjing tu pun berak. Semua tengok, tunggu. Maknanya, tapi kalau memang ada najis anjing, memang nak tunjuk, okey-okey saja. Cuma saya taklah menggalakkan. Ustaz, maaf satu lagi nak tanya Ustaz. Kita kan terpijak najis anjing. Lepas tu kita dah cuci. Kita belum sampai, kita dah cuci dah. Dan tak ada lah air lagi pada kaki kita. Tapi kita terpaksa masuk ke dalam rumah dengan kaki kita yang basah tu, yang dah belum bersamak tu. Apakah najis itu boleh berjangkit kepada lantai rumah tu? Kalau basah dan dia pun belum suci, ada. Masih ya. Walaupun dia terpaksa masuk ke rumah ya. Iya. Kenapa masuk rumah? Kat tanah kan biasa kat luar. Senang terus je settle. Ni contoh lah. Dia nak ambil baldi ke, nak ambil apa kan? Oh ya. Jadi dia jangan basuh dululah. Lagi bagus. Dia dah terkena pijak tu, dia pakai kasut. Contohnya. Jadi kena dalam kasut saja. Kalaulah kata keadaan mendesak macam tu lah. Kalau dah basah, nanti najis yang masih terkena pada kaki dia tu berkena pada benda lain, berpindah dengan sebab kita tak nampak najis dia kan. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih dan saya pulangkan kembali kepada yang berhormat. Silakan. Berapa kali nak pulang tadi Ustaz ke? Okey. Alhamdulillah, Masya Allah. Yelah, isu kita panas-panas ni, Masya Allah.
memang tak cukup masa. Tapi Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini. Pengertian najis tadi. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat bersambung lagi dengan najis-najis ni, insyaAllah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada petang ni. Ustaz, macam biasa saya nak buat himbahan. Okey, untuk malam ini pukul 8 malam kita akan bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah, dan juga kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan tahsil Al-Quran dan makhrijul huruf 9.15 malam, insya-Allah. Saya mewakili Gemah Nur Iman memohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tuturan yang tersilap atur, yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan daripada saya yang bergelah hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.